Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, tuan-tuan, para hadirin hadirat, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini, izinkan saya yang lemah, yang daif, yang hina lagi banyak dosa ini, untuk menyambung siri yang ketiga berkaitan dengan soal jawab berkaitan Imam Mahdi yang sebenar. InsyaAllah saya akan sambung ni soalan ini. Ini soalan yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya ingin bertanya. Dulu Ustaz ada mengatakan bahawa Imam Mahdi sebenar itu asalnya dari Indonesia, iaitu Jawa Tengah, Wonosobo. Siap khusus lagi. Artinya, Ustaz cuba katakan bahawa Imam Mahdi yang sebenar itu bukan dari negara Arab. Tapi bagi saya, bunyinya agak pelik dan ganjil. Dan kadang saya terasa lucu. Atau saya rasakan Ustaz ni dah mula mengarut. Apa yang Ustaz katakan, itu boleh tak Ustaz datangkan hujah-hujah atau dalil untuk membenarkan atau menyokong kata-kata Ustaz itu? Jawapan. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut sama ada bangsa Melayu atau Jawa atau Sakai atau Kadazan, sama ada dia Hindu atau Cina atau Mak Saleh, orang Amerika contohnya, sama ada dari negeri Rusia sekalipun, atau Jerman, atau Kemboja, atau dari negara mana sekalipun. Apa maknanya? Artinya sesiapa sahaja yang benar-benar beriman dan benar-benar beramal soleh, insya-Allah mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Itulah yang sebenarnya maksud ayat tersebut. Yakni, sesiapa sahaja, walau apa bangsa sekalipun, atau apa warna kulitnya sekalipun, atau dari negara mana sekalipun, sekiranya ia benar-benar bertakwa, benar-benar beriman, benar-benar beramal soleh, insya-Allah ia akan dimasukkan ke syurga dengan rahmat Allah. Dengan kata lain, ayat Quran tersebut bersifat umum. Begitu jugalah bila mana saya katakan bahawa Fatah At-Tamimi, orang yang sebenarnya yang menyebutkan bahawa Imam Mahdi itu berasal dari Indonesia atau dilahirkan di Jawa Tengah, daerah Wonosobo. Ini berdasarkan hadis yang umum, iaitu kata Nabi SAW, Islam akan bangkit dari timur. Atau lebih khusus lagi saya bacakan di sini, kata Nabi SAW, sayakunu akhirul zaman yazharul Islam fil ardi syar'. Nanti di akhir zaman, Islam akan muncul dari bumi sebelah timur. Au kama qala. Atau dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut bahawa yakhruju nas minal masyriq fayuwatti'una lil Mahdi, yakni sultanahu. Hadis ini terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, At-Tazkirah oleh Imam Qurtubi, dan dalam kitab Aqdud Durar. Maknanya akan keluar sekelompok manusia dari timur dan menyerahkan kepada Imam Mahdi kekuasaannya. Jadi dari sini, bukankah hadis yang disebutkan tadi bersifat umum?
Dan tentulah ada petunjuk lain yang menjadi hujah sokongan kepada apa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Dalam hadis yang seterusnya, Nabi SAW bersabda, dari Zar, dari Abdullah, dari Nabi SAW, qala, la tazhabu aw la tanqadid dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuati usmuhu ismi. Daripada Zar yang diambil dari Abdullah mengenai sabda Nabi SAW, tidak akan hilang atau tamat umur dunia ini, yakni tidak berlaku kiamat, sehinggalah bangsa Arab dikuasai oleh seorang lelaki. Ni dia punya frasa tu kena fahamkan. Sehinggalah bangsa Arab dikuasai oleh seorang lelaki. Maknanya lelaki itu bukan bangsa Arab. Tetapi dari ahli keluargaku, namanya menyamai namaku. Hadis riwayat Abu Daud. Di dalam hadis tersebut, saya ulangi, terdapat isyarat yang menunjukkan bahawa Imam Mahdi itu sebenarnya bukan berbangsa Arab, tetapi berketurunan Arab, iaitu Ahlul Bait. Dan di dalam hadis yang lain lagi, An Huzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi rajulun min waladi, launuhu launul arabi, wa jismu israili, ala khaddihi al-ayman khalun, ka'annahu kawkibu durri, yamla'ul arda adlan, kama muli'at jawran, yarda fi khilafatih ahlul ard wa ahlus sama, wa tayra fil jaw. Artinya, kulit Al-Mahdi atau kulit Imam Mahdi itu adalah seperti kulit Arab. Seperti kulit Arab. Macam kulit Arab. Bentuk tubuhnya seperti bentuk tubuh orang Bani Israel. Manakala pipi kanannya bertahi lalat. Dan kekhalifahannya diredai oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Dan burung-burung di angkasa. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Tabrani. Sekali lagi di dalam hadis tersebut, ada diisyaratkan bahawa kulit Imam Mahdi itu seperti kulit Arab. Artinya dia bukan orang Arab. Kalaulah dia sebenarnya dan memang orang Arab, tiadalah artinya untuk mengatakan warna kulitnya seperti warna kulit Arab. Dah memang Arab. Tentulah warna kulitnya kulit Arab. Tapi oleh kerana dia bukan bangsa Arab, tapi berketurunan Arab, warna kulitnya macam kulit Arab. Kerana kalau dia memang orang Arab, logiknya kulit pun tentulah seperti kulit orang Arab. Betul tak? Kemudiannya bentuk tubuhnya seperti orang-orang Israel. Maknanya dia bukan orang Israel. Maksudnya di sini adalah bentuk tubuh Imam Mahdi itu besar, tegap. Iaitu seorang yang gagah dari segi fizikalnya dan amat mantap pula dari segi rohaninya. Dan lebih rasional, lebih logik lagi. Bila mana Nabi SAW menyebutkan yang mafhumnya, tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang ajam melainkan takwa. Yakni Imam Mahdi itu adalah seorang ajam yang sangat bertakwa dan paling tinggi takwanya di zaman kita ini. Maka tidak hairanlah dia dipilih untuk menjadi khalifah di akhir zaman. Bukan maknanya kerana Jawa ke kerana Melayu, tapi kerana takwanya. Ambil perhatian. Dan untuk kesekian kalinya, saya ingatkan tuan-tuan sekalian, dalam hadis Nabi SAW tak pernah menyebut bahawa Imam Mahdi itu adalah dari bangsa Arab. Cuma disebut seorang lelaki atau Ahlul Bait dari keluarga Nabi SAW. Dan lagi, hujah saya, iaitu bukti yang banyak, yang masyhur, berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi yang telah sampai ke Indonesia daripada mana keturunan Azmat Khan, dari Wali Songo yang berdakwah mengembangkan Islam sampai ke Indonesia, termasuk Jawa lah. Mereka datang dari jauh dan bukan bertujuan makan mi kari. Atau tujuan mereka ke Indonesia tu nak makan laksa ke, mi Bandung ke, minum ABC ke, atau lecikang ke. Bukan begitu. Bukan itu tujuannya. Tetapi mereka tahu di sana, di bumi belahan timur,
akan bangkitnya Islam di akhir zaman. Lalu mereka bercita-cita agar zuriat mereka termasuk golongan yang ada saham besar untuk kebangkitan Islam di akhir zaman. Maka dengan takdir Tuhan, iaitu Abuya atau yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad, yang datuknya juga berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah. Dan kebetulan Datuk Abuya ini mempunyai hubungan dengan Imamul Mahdi dari awal lagi, subhanallah. Maka dari sanalah terbongkarnya rahsia Imam Mahdi. Dan berbalik kepada orang yang sangat terkejut dan gempak bila saya katakan bahawa Imam Mahdi datangnya dari Jawa Tengah, maka mereka-mereka tadi melatah lalu mengatakan, Jawa Tengah dah merepek ustaz ni. Mula-mula nampak ceramahnya macam okey, makin lama makin mengaut. Itulah antara wataknya sifat-sifat manusia yang tak tahu hujung pangkal, yang kira nak hentam je. Yang kiranya nak cakap apa dia nak cakap. Tiba-tiba buat rumusan. Saya nak buat contoh lain yang agak lucu juga. Yang agak lucu. Katalah diberitakan bahawa ada 2 orang Amerika ni tiba-tiba berada di kampung Bota, di Parit. Perak lah tu. Ditambah ceritanya pula kedua orang Amerika tersebut berada lama di Bota. Maka ramailah yang mendengar cerita itu terperanjat, terkejut. Apa cut? Tidak percaya, mana mungkin orang Amerika berada dekat Bota, tinggal lama di Bota tu. Kalau di Putrajaya atau KL, bolehlah percaya. Kalau di Bota, mereka tak percaya. Dan diketawakanlah. Begitulah umumnya cara berfikir manusia yang awam ini, orang awam ni, berfikir secara dangkal. Sebenarnya boleh je orang Amerika ke siapa pun pergi ke Bota, ke Parit ke. Apa yang nak dihairankan? Maka begitulah. Maka kiaskanlah kenapa sahabat-sahabat Rasulullah SAW berdakwah sampai ke Indonesia. Itu tidak mustahil. Tambah-tambah Nabi dah bagi isyarat Islam akan bangkit dari timur. Tentulah hero-heronya ada di timur. Soalan yang ke-18. Bolehkah Ustaz memberikan 10 bukti-bukti yang kukuh bahawa lelaki yang dilahirkan di Wonosobo itu pada 1259 Hijrah itu adalah Imam Mahdi yang sebenar? Baiklah, ni jawapannya. Nama sebenar lelaki yang dilahirkan di Wonosobo yang saya katakan di Jawa Tengah itu pada 1259 Hijrah itu, nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah dan bukan Muhammad Suhaimi bin Abdullah. Ada pun panggilan As-Suhaimi, iaitu Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi. Bukan Muhammad Suhaimi bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi. As-Suhaimi di hujung itu adalah gelaran. Gelaran As-Suhaimi. Sekali lagi disebut, As-Suhaimi itu adalah gelarannya, bukan nama sebenarnya. Sebagaimana telah saya syarahkan dalam video yang lalu. Dari situ poin yang pertama, dah ada sama dah. Dia kena, memanglah saya tahu, dia kena package semua ciri-ciri kena menepati hadis Nabi SAW berkaitan dengan Imam Mahdi. Baik, itu yang pertama dah sama ya. Sama dengan Imam Mahdi ya. Yang kedua pula. Muhammad bin Abdullah yang dilahirkan di Wonosobo pada tahun 1259 Hijrah itu juga adalah berketurunan Ahlul Bait. Iaitu dari keturunan Abu Bakar Asy-Syaibani. Dan dalam hadis menyebut bahawa Imam Mahdi itu memanglah berketurunan Ahlul Bait. Jadi, poin saya yang kedua tu, Muhammad bin Abdullah yang di Indonesia tadi, dia pun keturunan Ahlul Bait. Dah dua dah, sama. Poin yang ketiga, hadis menyebut di akhir zaman Islam akan bangkit bermula dari timur. Timur yang dimaksudkan adalah Nusantara. Dan apabila dikatakan Islam di akhir zaman mula bangkit dari timur, tentulah hero nombor satunya juga dari timur. Takkan dari India, takkan dari China, takkan dari Korea atau Taiwan. Dan bila disebut hero nombor satu itu,
maka maknanya itulah sebenarnya Imamul Mahdi. Di mana seorang lelaki yang dilahirkan di Wonosobo, kebetulan namanya pun Muhammad bin Abdullah. Dari poin yang ketiga ni, dah bertambah lagi ciri-ciri datang dari timur. Mana Imam Mahdi pun dari timur. Dah betul lah 3. Yang keempat pula. Muhammad bin Abdullah yang dilahirkan di Wonosobo itu adalah orang alim. Belajar di pondok. Di pondok mana? Pondok Sulu Tiang, daerah Luwanoh. Kemudian Pondok Termas, daerah Pacitan. Kemudian sambung belajar di Mekah. Dan syekh-syekhnya, guru-gurunya adalah syekh-syekh yang hebat. Antaranya ialah Maulana Said Ahmad Dahlan, Mufti Mekah. Maulana Said Bakri Syatta. Maulana Syekh Nawawi Bantan. Maulana Said Abdullah Zawi dan lain-lain. Dari Mesir ada, dari Jawa ada, dari Mekah ada guru dia. Dan dia juga belajar guru kasyaf. Selain dari alim 4 mazhab. Mana Imam Mahdi ni alim 4 mazhab. Yang lahir di Wonosobo tu. Berguru lagi dengan guru kasyaf. Ni kalau Wahabi dengar ni, fobia lah. Dia tak percaya ni semua-semua ni. Sebab itu fahaman dia lari. Fahaman golongan Wahabi ni lari. Lain daripada fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kasyaf-kasyaf ni bagi mereka, mereka tak main. Tak percaya pun. Jadi Imam Mahdi ni alim 4 mazhab. Juga terbukti banyak berlaku karamah atau perkara yang ajaib di tangannya. Maka kalau ditinjau dari hadis-hadis Nabi SAW, memanglah Imam Mahdi itu selain orang yang paling bertakwa, dia juga adalah bertaraf ulama, wali, arif billah, mujtahid dan mujaddid. Sekaligus sesuailah dengan lelaki yang saya katakan tadi, yang dilahirkan di Indonesia pada tahun 1259 Hijrah. Dia benar-benar alim sehingga orang panggil dia Kiai Agung. Tapi bagi ustaz-ustaz yang biasa saya dengar lah dalam YouTube ceramah-ceramah, banyak mereka mengatakan bahawa Imam Mahdi ni orang biasa, orang yang terpinggir, orang yang tak ada ilmu, orang yang dalam satu malam dia islah segala-galanya sempurna. Maknanya dalam 30 tahun yang lalu dia tu macam mana sembayangnya kalau dia tak ada ilmu? Ibadahnya macam mana? Sedangkan Imam Mahdi sebenar tu dia alim, mujtahid, khalifah lagi. Tentulah dia ada ilmu. Ini bermakna islah satu malam tu ada maksud yang lain. Dan maksud yang lain tu telah saya perincikan dalam beberapa siri yang lalu. Sila rujuk video saya yang lalu. Jadi poin yang keempat tadi dah sesuai dah dengan ciri-ciri Imam Mahdi sebenar. Dia alim, mujaddid, khalifah. Yang kelima pula. Salah satu bukti yang kuat yang membuktikan bahawa Muhammad bin Abdullah yang dilahirkan di Wonosobo itu akhirnya ghaib. Bukannya mati atau meninggal dunia. Dan kisahnya begini. Sila perhati dan dengar molek-molek. Maka diceritakan. Ini sejarah lah ni. Jadi kalau tak percaya pada sejarah ni, yang saya kata pergilah ke Indonesia, Jawa Tengah tu, pergilah siasat. Jangan main tuduh-tuduh. Maka pada suatu hari, Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi ni, saya ingatkan ya, As-Suhaimi itu saya sebutkan gelaran dia. Itu bukan nama sebenar. Nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah. Dan selepas ini saya sebut, iaitu Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi. Maka pada satu hari, Syekh Muhammad Abdullah As-Suhaimi tadi telah memanggil setengah keluarganya dan beberapa orang muridnya yang karib berunding. Ia pun berkata, maka dah sampai masa ia untuk ghaib daripada mereka. Tapi ia bukan mati kerana ia akan kembali semula. Nampak? Apakah itu mustahil? Tentulah tidak mustahil. Sebab apa tak mustahil? Sebab dia orang baik, orang bertakwa, wali Allah. Dia adalah kelebihan dia, karamah dia. Kalau orang tak percaya, itu lantaklah dia. Dia dah percaya, nak buat macam mana? Tunggulah masa dia. Tengok bukti nanti. Dan dia berkata lagi, iaitu Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi ini berkata lagi apa? Siapa yang panjang umur akan melihat menjumpainya lagi. Dan dia kata lagi bahawa satu daripada tanda-tanda yang penting nak kenal dia apabila ia kembali nanti ialah sebiji tahi lalat hidup yang ada pada tempat yang tertentu di pipi kanannya. Dan ia berpesan kepada mereka supaya jangan beritahu kepada seorang
tentang tempat yang tepat. Tempat yang tepat bagi tahlil lalat tadi. Kecuali kepada keluarganya dan murid-muridnya yang sudah lama dan tekun mengamalkan amalan-amalannya serta sudah nyata kejujurannya. Sebab apa? Penting ni. Sebab ramai orang yang ada tahi lalat di pipi kanan. Tapi mereka bukan Imam Mahdi. Ambil perhatian. Dan dia juga telah berunding dengan mereka. Berunding macam mana? Macam mana cara yang baik untuk meninggalkan mereka. Adakah lebih baik pergi macam tu saja menghilangkan diri ataupun pergi dengan meninggalkan sesuatu yang nampak pada zahirnya, iaitu jasadnya menggantikan dirinya yang sebenar, iaitu dinampakkan saja seolah-olah mati. Bukan kuasa dia, bukan kuasa Imam Mahdi, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak berapa hari selepas rundingan tersebut, maka Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi ni meninggallah di kampung Teluk Pulai, Kelang, Selangor pada hari Ahad 21 hari bulan Rajab Sila Catit tahun 1343 Hijrah bersamaan dengan 1925 Masih, dan ganti Syekh Muhammad bin Abdullah itu telah dikebumikan di tanah perkuburan Kelang. Gempak, terkejut. Jangan terkejut. Kuasa Allah ni akhir zaman. Kuasa Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jangan terkejut. Tidak mustahil. Hukumnya harus. Tengok ciri-cirinya. Macam cerita tadilah. Cerita orang botol, orang parit, cerita orang Amerika berada di botol tu mustahil ke? Daripada penceritaan itu, maka kita fahamlah bahawa Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi itu sebenarnya belum wafat. Belum meninggal dunia, tapi ghaib. Ada banyak lagi bukti lain. Di antaranya Haji Mansur bin Omar yang tinggal di kampung Skudai, Johor, lama dah ni, telah berkata kepada Taha Suhaimi, ia telah diberitahu oleh Kiai Fadli bin Syafi'i, iaitu salah seorang dari Khalifah Syekh Suhaimi, dan ia baru meninggal di Pontian, Johor. Ini Kiai Syekh Fadli bin Syafi'i ini saya sendiri pernah pergi ke rumahnya. Tapi masa tu dia dah meninggal lah. Dan pada masa Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi berdiam di Teluk Pulai, Kelang, maka Kiai Fadli tadi kebetulan telah pergi ke Port Swettenham yang sekarang dinamakan Pelabuhan Kelang. Dengar molek-molek. Kira-kira 3 kilometer jauhnya daripada Teluk Pulai. Tiba-tiba ia telah berjumpa dengan Syekh Suhaimi tadi, atau Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi tadi, Suhaimi gelaran dia. Dan dengan tiba-tiba sahaja, maka Syekh Muhammad bin Abdullah ni, Imam Mahdi ni, telah menyuruh Kiai Fadli pergi ke rumah Syekh Suhaimi di Teluk Pulai itu dan lihat apa sedang berlaku di sana. Ini cerita wali-wali, cerita karamah. Kalau orang Wahabi tak percaya, itu dia punya pasal lah, kan? Tapi kita nak bagi tahu ini kuasa Allah. Jangan menafikan kuasa Allah, jangan menghadkan kuasa Allah. Sebab itu saya banyak kali saya ulang-ulang nak bagi amaran kepada golongan Wahabi ini bahawa nanti Imam Mahdi akan serang golongan Wahabi. Ingat tu. Dan Kiai Fadli pun terus pergi ke rumah Syekh Muhammad bin Abdullah tadi. Dan setibanya di sana, ia telah melihat ramai orang sedang berada di rumah Syekh tersebut. Lalu ia pun sekadar bertanya kepada salah seorang yang berada di situ, mengapa ramai orang ni? Lalu dijawab oleh orang itu bahawa Syekh Suhaimi tadi telah meninggal dunia. Kiai Fadli pun tentulah terkejut besar. Baru je ia berjumpa dengan Syekh Muhammad bin Abdullah di Port Swettenham tadi. Dan bukan itu saja, bahkan Syekh itu sendiri yang telah menyuruhnya segera ke rumah Syekh Suhaimi di Teluk Pulai. Dan Syekh Suhaimi itu sendiri telah menyuruh Kiai Fadli melihat apa yang sedang berlaku di situ. Ini berarti bahawa Syekh Suhaimi tadi yang masih hidup sedang berada di Port Swettenham telah menyuruh Kiai Fadli pergi ke rumah dia sendiri di Teluk Pulai untuk menyaksikan bahawa Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi telah meninggal pula di Teluk Pulai. Syekh Suhaimi sudah mati di rumahnya di Teluk Pulai. Tetapi di masa itu juga, dalam masa yang sama, ia masih hidup di Port Swettenham. Bagaimanakah kedudukan yang sebenar dalam kejadian itu? Itulah karamah wali-wali. Jadi jangan kita tak percaya. Bukan satu ciri ni. Tadi dah cerita 3. Ada 10 ni hujah ni. Nak membenarkan dia memang Imam Mahdi yang sebenar. 10 hujah.
Saya kata kalau dia Imam Mahdi, dia mesti ada semua ciri-ciri Imam Mahdi, semua lengkap ada. Macam tu. Saya bukan cerita satu je ciri-cirinya. Tambah-tambah cerita karamah zaman moden ni. Berapa ramai orang tak percaya. Karut lah, menipu lah, bohong lah. Lantak lah kamu situ, kamu kata bohong. Cerita-cerita benar. Tu saya kata, pergilah Indonesia, pergilah Jawa Tengah, pergilah menilai sendiri, buat kaji siasat sana. Lalu terlintaslah pada hati Kiai Fadli. Ini Kiai, Tok Guru juga. Khalifah Tarikat juga. Bahawa kematian Syekh Muhammad bin Abdullah di Teluk Pulai itu tidak mungkin berlaku. Pasal apa tak mungkin? Sebab dia baru jumpa dalam masa yang sama. Ini membuktikan bahawa Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi atau Imam Mahdi itu belum wafat. Dan kematiannya yang dilihat di rumahnya itu adalah sebagai zahir sahaja, bukan hakikat. Sebab itu dalam Islam ini ada zahir, ada syariat lahiriah, ada hakikat. Syariat dan hakikat, dengar ni, nanti silap faham lagi. Syariat dan hakikat tidak boleh dipisahkan. Sebagai contoh, zahirnya kita sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah kita yang buat. Hakikatnya, apa dia? Semuanya itu digerakkan oleh siapa? Yang mempunyai kuasa. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni mana ada kuasa? Tak pernah ada kuasa pun. Jadi macam mana kita nak buat semua amalan? Kuasa pun tak ada. Macam mana? Semua dengan izin Allah. Semua dengan gerak laku oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui kita lah. Kita yang ada tangan, kaki semua ni. Gerak daripada kita. Yang izin siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tak faham tauhid. Dan pernah disebutkan bahawa dalam sejarah bahawa kehidupan Syekh Muhammad bin Abdullah ini, karamahnya antara lain adalah menampakkan dirinya berada di 2 atau 3 tempat pada masa yang sama. Pada satu masa tu ada 2-3 tempat. Dan itu juga nak digambarkan bagaimana ia sudah mati pada satu tempat padahal ia masih hidup dan berada di tempat lain. Maka apa ni? Rugilah orang yang tak dapat hidayah. Rugilah orang yang tak dapat petunjuk, tak dapat taufik. Dia kata cerita ustaz dia mengarut je. Cerita kartun je. Macam cerita Ultraman, Batman. Dia ingat semua ni mengarut. Makna dia pun tak kenal lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kenal, subhanallah. Na'udzubillah wal-i'azubillah. Ada lagi bukti bahawa Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi itu belum mati, bahawa salah seorang lagi khalifah Syekh Suhaimi yang dikenal dengan nama Kiai Mustahab telah berkata bahawa ia adalah salah seorang telah masuk ke dalam lubang lahat kubur untuk menerima dan memasukkan mayat Syekh Muhammad bin Abdullah tadi ke dalam lubang lahat. Setelah kerenda Syekh Suhaimi itu diletakkan di tepi lubang lahat tadi, maka tatkala diangkat bahagian atas kerenda itu, tiba-tiba Kiai Mustahab dan orang-orang yang ada dekat di situ telah melihat bahawa mayat Syekh Suhaimi atau Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi tadi atau Muhammad bin Abdullah Imamul Mahdi tadi hanya yang ada kain kapan sahaja. Ini bukan cerita karut, ini bukan ajaran sesat. Ini bukan ajaran sesat. Ini bukan ajaran sesat. Inilah kuasa Allah. Jangan tak erti. Sebab itulah dunia akhir zaman ni Islam tinggal nama. Kekuatan dah tak ada. Orang Islam tak percaya benda-benda yang gaib. Orang Islam tak yakin perkara itu boleh berlaku. Dia main zahir saja. Zahir. Bertuhankan kepada akal. Itulah lemahnya umat Islam akhir zaman. Sila beri perhatian. Banyak lagi lah bukti lain dia gaib. Tapi saya cerita sebahagian lah sebab saya nak jimatkan masa saya ni kan. Hujah saya yang keenam yang menyokong bahawa Imam Mahdi di Wonosobo itu adalah Imam Mahdi sebenar. Sila ambil perhatian. Imam Mahdi yang sebenar sekiranya diketahui oleh Yahudi, nescaya mereka akan memburunya dan membunuhnya. Begitulah nak digambarkan betapa takutnya dan terancamnya Yahudi dengan Muhammad Abdullah yang kedua, iaitu Imamul Mahdi. Muhammad Abdullah yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah. Yang ketujuh, adapun datuk kepada Imam Mahdi adalah dari keturunan wali-wali dan ahlul bait, membuktikan bahawa keturunannya adalah dari keturunan yang baik-baik. Yang ke-8, melihat kepada perjalanan hidup Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi itu, kadang-kadang disebut sebagai Syekh Suhaimi, maka terbuktilah perjalanan hidupnya sangat dahsyat dan hebat, terutamanya karamah-karamah yang diperolehinya, yang mana sebahagiannya saya belum ceritakan lagi. Saya akan ceritakan di masa yang akan datang, dalam siri yang akan datang. Ini hujah yang ke-8 ya. Hujah yang ke-9, nasab atau asal usul Muhammad bin Abdullah
As-Suhaimi yang saya telah sebutkan dan nyatakan dalam video yang lalu, membuktikan bahawa memang dialah Imam Mahdi yang sebenarnya. Nasabnya keturunan pun dah sempurna. Dan hujah yang ke-10 yang terakhir adalah diceritakan bahawa subhanallah, sebelum Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi berangkat berlayar ke Mekah dulu masa hidupnya, maka Haji Abdullah ayahnya telah bermimpi bahawa dirinya ada mempunyai banyak layang-layang. Tetapi layang-layang tadi tidak ada yang boleh naik ke udara kecuali satu saja yang boleh naik. Dengan mimpi itu ayahandanya terus faham bahawa layang-layang yang satu itu ialah memberi alamat bahawa anaknya iaitu Muhammad bin Abdullah, ayahnya tadilah, iaitu Syekh Suhaimi tadi, yang akan naik namanya dan masyhur serta tinggi sebutannya pada orang ramai. Maka terbuktilah 10 hujah ni dan hujah-hujah lain yang tambahan bahawa semua ciri-ciri menepati memang layaklah dialah Imam Mahdi sebenar. Memang begitulah. Dan ini ditegaskan lagi oleh Fatah At-Tamimi, orang kanan Imam Mahdi, yang kebetulan pun ada kaitan dengan Imam Mahdi sebelah datuk-datuknya. Begitulah adanya, insya-Allah. Dan kalau tuan tak percaya, tak apa mana nak buat. Rezeki kan, hidayah ni bukan semua orang dapat. Kadang cepat, kadang lambat, kadang langsung tak dapat, kadang di hujung baru dapat. Maka kita sama-samalah doa yang kita yakin Allah Maha berkuasa. Jadi wasi saya memang lain daripada yang lain. Memanglah kebenaran tu satu, bukan dua, bukan tiga, bukan 100. Imam Mahdi tu pun satu, Fatah At-Tamimi satu, bukan 10, bukan 100. Ampun maaf dari saya yang banyak dosa. Saya sedang mencari-cari jalan bagaimana nak menebus dosa saya, bagaimana saya nak menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dosa-dosa saya terampun. Saya doakan tuan-tuan semua dapat hidayah. Ampun maaf dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.